Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua penonton dan juga pendengar Facebook Live Wira FM. Bertemu lagi kita, tadi baru lagi bertemu, ni bertemu lagi dalam satu lagi segmen Bicara Usahawan bersama seorang tetamu jemputan kita lah macam biasa. Bicara Usahawan ni kita jemput orang untuk berkongsi pengalaman perniagaan yang boleh menginspirasikan orang-orang di luar sana. Okey. Macam biasalah, Wira FM ni merupakan satu platform untuk usahawan-usahawan berkumpul dan berkongsi pengalaman perniagaan mereka. Dalam masa yang sama boleh menaikkan branding ataupun jenama mereka sendiri. Okey, macam biasa segmen kita, segmen Bicara Usahawan kita ditaja oleh Jalinan Konsortium. Jalinan Konsortium menjalankan 4 jenis servis iaitu printing, CVT, akademi dan juga arkitek. So kepada yang berminat nak gunakan servis-servis ni, bolehlah search ataupun cari saja Facebook Kilang Percetakan Baju Cenderamata. Boleh cari kat situ. So tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkanlah tetamu jemputan kita pada petang ataupun tengah hari ini. Macam kalau korang semua peminat setia segmen Bicara Usahawan mesti dah pernah tengok kan. Sebab hari tu kita dah menjemputnya. Dia datang lagi sekali untuk berkongsi dengan kita. So tetamu kita pada tengah hari ini adalah Encik Jimmy Mesir daripada Anugerah Teragung. Assalamualaikum Cik. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum sikit. Tak apa. Kita ada aircon. Mungkin lagi. Semangat membara. Okey Cik. Macam biasalah. Boleh Cik perkenalkan diri dulu. Ramai nak kenalkan. Terima kasih sekali DJ dan Wira FM kerana kali kedua lah. Kali kedua. Memanggil dan mengudarakan saya lah. Yes. Saya CEO kepada syarikat Subalan Bahari ataupun nama daftar kita adalah Anugerah Teragung. Kita pengeluar produk air energy drink booster dengan air botanic drink. Sebenarnya itu yang kita dah berdaftar dengan KKM lah. Kalau yang lain tu banyak, kita juga ada keluarkan produk untuk resdung, untuk penyakit-penyakit macam apa saja kuman, jadi terutama sekali resdung mata, telinga. So kita juga ada keluarkan ubat lah, produk-produk fermentasi yang lain lah, banyak, bagus. Okay, so Alhamdulillah sampai hari ini kita berniaga, kita mendapat sambutan yang cukup bagus dan kita dah masuk ke fasa ketiga sekarang untuk commercialize kan. Produk kami menjalani R&D sampai 9 tahun. Kita di pasaran dalam 5 tahun. Walaupun kita dengan cara kecil-kecilan, pasal kita tak meminjam kan. Sekarang nak minjam susah. Betul. Jadi kita pun tak pinjam lah. Kita pakai own fund. Lepas tu sekarang ni kita dah mula ambil recruit agent. Kita pun dah ada 2-3 orang doktor bersama kita buat R&D sekali yang bersama-sama kita bantu untuk tingkatkan ilmu kesihatan kepada masyarakat. Itu yang kita punya perkembangan. So kita dah perkenalan sikit. Dengan Encik Jimmy Mesir. So sebelum kita masuk kepada secara mendalam dia punya produk ataupun keluarannya, kepada penonton yang sedang menonton ni, nak share live ni, silakan. Memang patut buat benda demikian sebab kita nak ramai lagi yang boleh join live kita. Bolehlah dengar perkongsian pada tengah hari ini. Nak komen pun boleh, nak tanya soalan tak ada masalah, nak call pun boleh. Saya dah terterakan nombor saya di bawah itu. So Cik, tadi kita dah perkenalan dengan Cik. Sekarang ni boleh tak Cik ceritakan sebenarnya apa sebenarnya produk yang Cik keluarkan ni? Apa sebenarnya energy drink ni? Dia punya khasiat semualah. So silakan Cik. Kisah dia dalam produk saya ni adalah di mana saya rawat mak saya. Mak saya yang sakit teruk, bedridden, yang dah diiktiraf sebagai disposed patient. Lepas tu saya gunakan kaedah Melayu. Jadi bila kita gunakan kaedah Melayu, iaitu kaedah larangan dan galakan.
Okey. Jadi Melayu ni, ini jangan dibuat, dia buat ni jangan, itu je. Okey, lepas tu bila kita tengok dia, bila dah doktor dah tak ada apa ubat untuk dia, so kita balik pada cara lama. Kita mengurut, saya sendiri mengurut mak saya. Tradisional lah. Kita ambil masa 7 tahun. 7 tahun rawat sebelum mak saya meninggal. So hasil daripada situ, maka dia jadi satu formulasi. Yang mana mak saya ada kanser, operasi jantung, mata dah operate dua-dua, kaki patah. Lepas tu dia ada kolesterol operation, dia ada 13 kali operation. Okay. Sejarah dia dekat hospital USM. Jadi bila dia dah bedridden, dah tak ada ubat, jadi saya tak sanggup tengok dia menangis, mengaum. So saya gunakanlah produk-produk yang mana kita belajar dulu. Masa saya memang minat medical. Walaupun saya bukan medical doctor, tapi saya minat. Bersama kawan-kawan saya gunakan gamat, saya gunakan tongkat ali, saya gunakan maka, saya gunakan buah tin, saya gunakan masyoten, saya gunakan daun ulat bulu. Jadi rupanya macam daun ulat bulu tu, yang dia kata 3,000 kilo sekarang, memang betul. Kalau kita letih, kita rebus daun ulat bulu tu, kita minum, sihat. Mak saya dapat tenaga yang bagus dengan daun ulat bulu. Memang betul, tak payah buat apa-apa. Minum daun ulat bulu saja. Begitu juga orang sakit perut, susah sangat nak berak, pergi cari daun gelenggang, minum. Ambil selai. Selai rebus, minum. Kalau rasanya tu? Rasa macam biasa kan? Tapi masih segar lah. Kalau ada yang telur bengkak sebelah, ada sahabat saya telur bengkak sebelah. Lepas tu, minum air tu, kecut. Oh, okey. Kecut. Sama lah. Jadi, dia dah sama taraf. Dah tak ada perbezaan dia. So, begitu juga dengan benda-benda lain. Jadi, di situlah saya ambil masyotek, kita fermentasikan dia. Jadi, saya ambil buah tin, fermentasikan dia. Tongkat ali, kita fermentasikan dia. Itu yang sampai 9 tahun tu. Ferment. Minum. Rupanya kita makin sihat. Jadilah malam sekali saya cantum sekali tu, jadilah air herba ni. Jadi bila air herba botanic drink ni, okey, bila minum yang tu, kita akan jadi sihat. Okey, dengan sendirinya. Contohnya kalau orang yang sakit lutut, yang semayang atas kursi, minum habis kontak dia, InsyaAllah tak semayang atas kursi lah. Jadi kita bukan kata dia ubat, tapi kebetulan dia. Dengan tenaga yang ada dalam daun-daun tu tadi, dia boleh menambahkan. Lepas tu, saya ingat fermentasikan maka, orang kata nenas, 30 nenas tu bagus. Saya ambil puluh nenas, saya blend, saya press, ambil air, yang ni saya rebus, yang ni saya fermentasikan, saya campur. Rupanya memang elok untuk paru-paru. So saya ambil tu, saya campur, kita pun buat tu. Jadi kita letak, jadi jadilah ini Brenggu ni kalau katalah siapa-siapa yang lemah tenaga batin tu, yang selalu bawa kereta letih tu, okey, yang selalu guna Red Bull ke apa tu, boleh guna produk kita. Okey, bila minum dia habis kotak ni, habis cerita. dia bukan setakat Red Bull lah dia jadi gajah. Jadi gajah. Siapa tak percaya, try. Macam tu. Okay? Kita memang ni. Jadi apa yang kita buat sekarang, manusia makin lemah. Betul. Kalau zaman dulu kita pernah tengok, zaman dulu orang tua umur 80, umur 100 tahun tu masih boleh melahirkan anak. Bukan perempuan, boleh melahirkan anak. Boleh menyebabkan perempuan tu anak. Okay. Sekarang 20 kita dah jadi king. 21 dah jadi pondan. Okey. Lepas tu ada yang tak jadi gay, tak jadi pondan, terpaksa tunggu sampai tua. Pasal apa? Pasal barang tak keras. Ini jadi masalah kesihatan. Itu pasal kalau kita tak dalam mikroskop, kita tak dalam lab analisis, kita nampak apa sebenarnya masalah. So kadang-kadang kita ada masalah pada perut, menjadikan kita punya sel tu tak elok. Jadi macam mana kita nak fertilekan dia balik. Kita tengok, jadi sel tu elok, okey, kita tahu benda tu akan jadi. Jadi pengalaman kita, siapa yang minum, adalah yang bagi tahu yang beranak balik. Saya sendiri, isteri saya, anak sulung dia, pasal saya isteri ramai. Yang isteri sulung saya tu, anak sulung dia umur 14 tahun. Adik dia baru umur 1 tahun.
Oh, jauh beza. Beza baru dapat lahir. Pasal dia tak boleh beranak. Tapi bila kita buat betul-betul, kita rawat betul-betul, nampak kebetulan rezeki dia adalah macam tu. Tapi kita minum air botol drink. Tapi kesan dia. Itu yang kita lakukan. Faham. Okay, so Cik Jimmy, boleh tinggalkan nombor telefon dulu tak? So mungkin ada yang berminat nak dapatkan 019 019 99 99 55 55 99 99 5. 5. Oh, senang ingat ni. Betul lah. Kita minta umur banyak, doa sikit lagi. Masih. So kepada penonton yang berminat nak dapatkan ni lah, nak dapatkan produk ni ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh contact saja Cik Jimmy Mesir. Kalau Facebook ada? Ada. Jimmy Mesir. Jimmy Mesir. Jimmy Mesir ataupun Anugerah Tagung. Anugerah Tagung. Okey, saya dah terterakan dekat ruangan komen tu. So kepada korang yang nak berminat lah, nak tahu lebih lanjut tentang produk yang ni, boleh search saja Facebook ataupun kontak saja Cik Jimmy Mesir. Okey, sekarang ni Cik. Produk ni kan, kita tahu yang ni dari buah-buahan Tongkat Ali, Bananas, madu, maka, macotek. So dalam satu paket ni, dia jual macam ni lah. Ada berapa dalam? Dalam ni dia ada 6 botol. 6 botol. So berapa ringgit? 6 botol yang ni RM100. RM100. Okey. So korang pada yang nak tahu lagi lah pasal produk ni, boleh search saja. Okey. Tadi kita dah tahulah sikit macam mana boleh tercetusnya produk ini. So sekarang ni nak tanya Cik Jimmy, apa sebenarnya kepentingan kesihatan dalaman ni kepada kita semualah. Mungkin ada orang sebelum ni dia tak kisah pun pasal kesihatan dalaman dia. Kalau Cik Jimmy boleh nyatakan sikit. Okey. Okay. Saya tak cerita orang lah, cerita saya sendiri. Okay. Kesihatan dalaman ni sebenarnya kita terutama sekali Melayu. Betul. Saya Melayu. Okay. Dan saya mengatakan bahawasanya kita selalu tak ambil hal. Pasal kita banyak tempat kita salahkan. Bila sakit kita boleh salahkan mak, kita boleh salahkan ayah. Dia kata keturunan. Okey, tiba-tiba kita kena kencing manis, keturunan saya ada kencing manis. Dia dah mindset dulu. Dia dah mindset. Jadi senang kita nak salahkan. Lepas tu bila kita dah tak nak salahkan mak ayah, kita salahkan Allah. Kita salahkan, ini dah Tuhan dah bagi kat kita, dah apa semua sekali kan. Tapi bila sampai satu tahap, saya tengok orang Jepun boleh hidup sampai 100 tahun. Orang Jepun ni kalau tengok, kita kenal orang Jepun ni pendek. Kalau pergi ke lubang-lubang Jepun, dekat mana-mana ada lubang Jepun ataupun gua Jepun ni, semua pendek, 4 kaki. Itu dulu. Tapi selepas pada tu, bila Hiroshima, Nagasaki, dia kena penyakit-penyakit macam-macam, gempur bumi semua. Orang Jepun, dia start makan makanan yang sihat. Dia belajar apa yang ada dalam makanan. Contohnya sekarang, dia makan ikan tuna. Kenapa orang Jepun makan ikan tuna? Sebab orang Jepun tahu ikan tuna ni banyak khasiat. Dalam laut ni dia ada 3 layer. Dia satu dia panggil pelagic di Mesir. 0 sampai 50 ni pelagic, 50 250 di Mesir. 250 sampai 500 sampai ke bawah ribu-ribu tu dia panggil ocean. Ikan yang boleh hidup dekat atas ni bukan biasa. Tapi kalau dia boleh hidup di bawah, contohnya ikan tongkol, harga RM5. Boleh bila dia boleh hidup di bawah 250 meter ke 250 meter, harga dia 70-80 ringgit. Boleh sampai 240 sekilo. Kenapa? Sebab tekanan air tu menjadikan ikan ni sepatutnya mati. Tulang dia pecah, kulit dia pecah, dia panggil dia sedih. Tapi disebabkan dia mempunyai khasiat yang cukup, kondroitin dan glukosamin yang cukup, menjadikan dia mampu untuk bergerak. Dia ada selenium, valenium, kronium yang cukup menjadi kulit dia tadi boleh dihidupkan balik. Lepas tu dia ada iodine dia ada histidine content dia. Lepas tu dia ada dia punya iodine, dia punya protein dia ada dengan macam-macam. Itu pasal ubat untuk kulit, untuk lutut, pada dulu dia panggil chondroitin glucosamine, dia ambil pada kulit ikan kayu. Kerana ikan kayu boleh duduk sampai 2000 meter. Dalam. Tapi sekarang ikan kayu dah tak ada. Dah tak boleh tangkap.
Tapi produk masih dikeluarkan. Itu pasal dulu dia panggil chondroitin ni adalah Superman of bone. Sekarang dah tak jadi dah. Okey. So orang Jepun makan ikan hidup-hidup ataupun mentah-mentah untuk dapatkan khasiat. Itu pasal orang Jepun sekarang 6 kaki. Basketball orang Jepun 6 kaki lebih. Orang kita makin pendek, makin kecil. Sebab apa? Pasal kita makan makanan proses. Jadi kalau kita cerita dulu, saya ada semacam-macam penyakit. Saya pernah kaya dulu. Kita makan. Saya kalau pergi McDonald's tu, sekali makan tu setakat Big Mac tu 2 biji, 3 biji tu lebih biasa. Kita makan. Pasal kita kaya kan. Nak tunjuk dunia ni kita kaya. Pergi Starbucks minum, nak tunjuk kita kaya. Ada duit. Standard lifestyle. Of course. Tapi akhir sekali saya sakit. Kaki saya dah nak kena potong. Saya punya bawah ni, kolesterol saya dah teruk. Jadi badan saya sakit. Jadi lepas pada tu, bila saya berkawan dengan orang yang jaga kesihatan, saya pernah makan, dia kata, you know how much cholesterol do you take today? Kata, don't bother lah, I want to eat. Don't concern lah, it's my body lah. Dia kata, if you say you love me, how could you don't love yourself? Okay. Kata, oh, betul lah. Dan daripada situ, saya pun belajar. Dan daripada situ saya belajar makan makanan yang sihat. Makan makanan yang sihat, hidup yang sihat. Dan saya baca buku Live Right at Your Type dengan Live Eat Right at Your Type, Dr. Peter J. Adamo. Rupanya dia ada secret dalam makanan kita. Jadi bila kita makan, kita boleh sihat. Jadi masalah orang kita, bila sakit doktor. Contoh kan, kita demam. Apa you buat kalau you demam? Demam adalah apabila badan kita punya pembakaran badan berlaku dengan lebih. Sebab kita perlukan tenaga lebih. Contoh kita buat kerja yang terlalu banyak, luar daripada kemampuan kebiasaan kita, maka kita akan demam. Contohnya budak masa dia mau angkat, dia akan berlari. Dia akan demam. Dia berjalan, dia akan berdemam. Sebab apa? Pasal dia perlukan tenaga lebih. Itu pasal badan kita panas. So ubat demam dah sejukkan badan. Makna mandi. Kita basah, kita sejukkan. Kalau zaman dulu dia ambil air batu, dia akan letak, dia akan gelur demam tu tadi. Bila bawah sampai ke atas ni, sampai kat tengah ni dia hilang demam. Walaupun bukan dengan 100% lah, tapi dia akan mempercepatkan. Kalau setakat 2 minggu, demam akan reduce kepada 2 hari atau 3 hari. Kalau saya selalu sehari je. Jadi kita tak perlu makan ubat. Jadi bila kita makan ubat, dia banyak side effect. Saya tak cerita lain tu. Dia tak baik cakap dengan orang. Itu orang lain punya cerita lah kan. So, jadi sekarang ni kita kena faham ada rahsia di sebalik perbuatan dan ada rahsia di sebalik makanan. Contohnya bila seorang perempuan suka makan soya bean, dia selalunya akan kena fibroid atau cyst. Tanda-tanda dia, kita berjalan, kalau perempuan dia akan tumit dari kaki dia, sebelah kiri dia atau sebelah kanan akan sakit. Dan perut akan sakit. Selalu pergi hospital akan dapat fibroid lah. So pergi hospital, doktor akan cakap jangan makan ikan soya. Pasal jambu. Okey? Pasal jambu. Jadi kalau kita dah tahu pada awal, jangan makan lah. Itu pasal khusus kesihatan benda ni perlu. Sangat penting. Okey? Contohnya kita suka makan makan temikai. Makan temikai, orang makan temikai, makan isi dia makan sekali dengan biji. Dia akan penuh pada kantung dia ni, dia boleh pecah. Dia boleh jadi hepatik. Dia biji kumpul. Dan kita tahu dah benda tu macam tu, janganlah makan biji. So pengetahuan kepada itu perlu. Bukan masalah kita ada duit. Ini tak, orang kita senang. Saya punya gaji dapat 3,000. Mama simpan sikit, beli insurans, apa-apa sikit beli insurans. Sebab apa? Besok sakit boleh pergi kat doktor. So bila sakit dia pergi kat doktor. Doktor ni bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan saudara kita. Bila datang tu simptom macam tu dia rawat. Sedangkan kita kena ada ilmu. Macam mana tak nak sakit. Makan jambu batu. Makan biji jambu batu. Makan asam, akan kena appendix. Betul tak? Makan gula banyak akan kena kecil manis. Ini tak kita dah prepare dah. Okey, nanti nak masuk hospital dulu, kita punya imbuhan satu hari dapat RM200 kan. RM200 kita duduk kat hospital dapat duit. Jangan makan gula lah, tak payah dapat RM200, tak payah beli insurans. Betul tak? Jadi ini yang ilmu yang kita bawa dalam Betamed ataupun bawah manusia ataupun produk-produk kita bawa. Contoh dia, kita nakkan minuman tenaga. Kita nakkan Levita.
Guna tenaga. Tongkat Ali, guna tenaga. Kita tengok apa dia, macam Red Bull, guna tenaga. Bagus, dia semua bagus. Minum dapat tenaga, tapi kena ingat banyak mana gula yang ada dalam. Sedangkan kita boleh tukar gula kepada madu. Saya gunakan madu. Okay. Dan saya dah tunjukkan dalam nutrition fact kita, kita punya gula zero. Tapi macam mana dia boleh bagi tenaga? Bila gula kita zero, kita punya insulin tak perlu tangkap gula tu, tak perlu insulin kita tak perlu banyak dalam badan. Dia punya sel tu boleh terima gula yang lain, menjadikan badan kita bertenaga. Dengan sendiri kita akan dapat tenaga. Okey, kita tak perlukan gula untuk tenaga. Itu pasal kalau kita tengok dalam kita punya makanan, tengok kadar gula dia, fructose dia, glukos dia berapa, selalunya gula. Itu yang kita usaha. Dasar kita buang gula. Kalau ni kalau tak ada gula pakai madu. Zero gula. Pakai madu lebih tradisional. Zero gula. Zero gula. Okay, so kepada penonton yang berminat nak dapatkan produk ni, boleh contact di talian yang saya terakan di komen itu, dan juga boleh cari saja Facebook Anugerah Teragung. Okay, kita berbalik kepada interview kita. Cik Jimmy nak tanya macam sekarang ni, kita tahu sekarang ni zaman dah moden. Dah moden kan. So ada lagi ke orang macam nak cari minuman macam ni lah bermasukan tradisional? Macam mana tu? Dia kita kena faham modern tu. Okay? Kita tengok modern di sebelah Jepun. Okay? Dia makan pisang-pisang yang sihat. Okay? Yang berkualiti. Dia makan tuna, dia makan gamat mentah. Dia makan sotong mentah. Malahan hidup lagi satu. Kadang-kadang hidup. Lepas tu dia tak banyak makan ubat. Saya pergi ke Korea, saya nampak orang umur 90 tahun berpegangan tangan. Berjalan dekat Busan tu, ke pantai tu. Berpegangan jalan. Okey. Pegang tangan akan melahirkan oksitosin, hormon kasih sayang. Yang mana hormon kasih sayang akan menguatkan kita immune system. So kalau kita carikan makanan-makanan natural ni, apa yang berlaku pada kita dah natural. Okey, memang orang cari. Cumanya sekarang orang yang tak ada ilmu, okey, dia beranggapan benda ni karut-marut, nonsense. Pasal dia percayakan kepada doktor. Okey, pasal dia kononnya dengan ilmu yang dia ada, dia serahkan ilmu kesihatan kepada doktor. Kita kena belajar sendirilah. Contohnya macam sekarang musim Covid. Musim Covid ni, yang diperlukan dalam musim Covid ni adalah satu penjarakan. Okey? Kenapa kita tak pergi jumpa doktor? Betul tak? Orang cerdik pandai, yang profesor-profesor pandai tu, duduklah bersentuhan, berpelukan dekat dengan dia, pergilah ke pusat Covid, lepas tu pergi jumpa doktor. Yang kita perlukan ilmu. Bila kita tahu penjarakan tu perlu berlaku, kita boleh bataskan kita 1 meter. Dan kita cek tadi, you tak ada simptom, saya tak ada simptom. Dan kemungkinan untuk berjangkit tak ada, pasal kita tak ada. Saya bukan demam, you bukan demam. Betul tak? Betul. Okey, dalam lepas sebulan pun tak demam. Jadi kita dah ada, okey. Bagi saya yakin kita sihat. Okey, jadi lepas pada tu, apa yang berlaku adalah kita kena tahu macam mana nak kawal Covid. Bukannya bila kita pergi ke Sabah, dah kena sakit, pergi jumpa doktor. Saya kena Covid. Tak, kita kena tahu ilmu dia. Jadi itu pasal dengan ilmu tu, kita boleh cover balik. Dan soalan tadi, orang nak cekkan barang tradisional ni, orang yang ada ilmu saja akan cari. Betul. Kalau orang yang sombong bodoh, dia takkan cari. Kadang tu kesedaran juga. Ya tak? Kesedaran dia. Tak, ini tak semua hospital ni. Semuanya hospital. Cuba bayangkan doktor yang tak pernah beranak. Dia tak tahu macam mana sakit beranak. Itu pasal dia tak tahu macam mana nak jaga ataupun nak empati kepada orang beranak, pasal dia tak tahu sakit. Dia tahu marah hanya pasal dia letih. Itu pasal kalau pergi hospital, kalau banyak doktor-doktor baru, kita tak nak hantar ke hospital tu. Sebab dia tak empati, dia tak tahu beranak tu sakit. Betul tak? Yang macam tu. Jadi pengalaman kita kena faham. Ilmu. Bini kita dah pernah beranak, dia dah ada ilmu. Doktor ni tak nak lah ni. Nampak tak? Dia tahu dah ini memang kaki maki. Tak nak. Itu pasal pergi bayar 2,000, 3,000 boleh sanggup.
Pasal ilmu yang dia ada. Bukan bermakna dapat ilmu, dapat barang murah lagi mahal. Betul tak? Ini yang kita nampak kan. So itu pandangan saya lah. Yelah. Pandangan Cik Jimmy lah ya. Mungkin ada orang lain ada lain pandangannya. Ya. So kat situ lah kita ni ya. Okey, tadi macam minuman tradisional lah ataupun ni memang guna bahan-bahan tradisional lah. So kepada penonton yang berminat nak dapatkan macam-macam dia boleh merawat. Macam tadi Cik Jimmy dah bagi tahu. Dia macam-macam lah penyakit yang kalau amalkan benda ni insya-Allah insya-Allah sembuh. So, okey. Saya kena tag balik tu. Itu ubat, kita tak claim makan ni sembuh. Okey. Cuma pengalaman kita rawat. Boleh tarik balik. Pengalaman kita rawat, contohnya orang yang kena gaut. Okey. Orang yang kena gaut kerana selalunya dia ada masalah pada buah pinggang, menjadikan uric acid tu tak boleh discharge melalui kencing. So dengan kandungan produk saya yang lain, ada gamat dia yang boleh minum, menjadikan buah pinggang tu boleh discharge, maka gaut boleh dikawal dalam masa 20 minit. Jadi tak percaya try ya. Tak percaya try. Kalau tak percaya telefon, saya tak percaya produk awak, saya nak try, saya hantar free je. Okay, kalau berjaya lah, tak percaya lah, pasal Tuhan je tahu. Pasal izin Tuhan je nak awak, nak sakitkan awak. Kalau Tuhan nak kasih sakit juga. Makanlah kepala gajah, rimau, boleh kereta api pun takkan sihat. Kan tak? Kalau dah kita Tuhan nak suruh kita sakit, kita tetap sakit. Macam tu. Tapi kalau kita usaha, minum air pun kita usaha, okey. Kan tak? Ni kan minum ni mesti sihat, tak ada. Dia tidak akan ada berkaitan mesti. Pasal kita punya nyawa pun kita tak mesti. Kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu bila kita sihat. Macam tu. Tapi ilmu kena ada. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Saya kalau tak cuba rawat mak saya dulu, saya tak tahu benda ni ubat. Dia tak menjadikan rambut saya hitam balik. Dulu rambut saya putih, sekarang rambut saya hitam. Tumbuh dia hitam balik. Dia hitam balik. Bila kita dah sihat, sel kita okey, hitam balik, sihat balik. Kencing manis saya baru ni 3.9. Jantung saya kolesterol 6, tapi masa saya tak ada kencing manis, equation tu 4. Jadi saya sihat. Cuma ada masalah sikit pada hati sebab saya banyak cuba produk. So ada sikit efek dia sikit. Tapi sekarang saya dah uruskan balik. Saya sakit tu adalah peluang bagi saya untuk rawat. Itu bagi saya. Okay. Faham. So, kita ada komen dia tanya, kena minum hari-hari ke botanic drink tu? Macam mana? Okey. Consume. Dia kalau minum hari-hari bagus. Okey. Hari-hari bagus. Selalunya saya tak janji dan dia bukan ubat. Kalau orang gaut minum sebotol tu dia akan berhenti. Dia satu hari sebotol kita minum, lepas tu dia akan kurang rasa sakit. Ataupun ambil ini spray. Okey. Sebab apa? Bila gaut ni kita kalau kita tengok dalam mikroskop dia crystallize. Jadi bila crystallize dia mengembang. Jadi bila dia kembang tu, jadi dia punya pori-pori akan terbuka. Bakteria akan lawat akan kacau daripada luar. So sekarang kalau gunakan air yang kita buat ni, dia akan menyebabkan dia punya sakit dalam tu hilang. So kalau kita spray tu, dengan sendiri dia akan hilang. So setakat ni memang champion lah. Champion kan. So kalau setakat ni tak ada lah, dalam saya punya Facebook tak ada lagi lah orang yang kata benda tu tak barang-barang tak elok. Tak ada lagi lah setakat hari ni. Dan selalunya ada explanation. Dan kalau tak puas hati, saya akan cari jalan macam mana untuk bantu. Pasal ni bukan ubat. Tapi kalau kita dahaga, kita minum air tu ubat dahaga. Hilang dahaga tu kan? Hilang dahaga tu. Kalau sakit dahaga dia kata sakit hilang dahaga tu. Macam tu. So, minum sebotol sehari ataupun ambil sekotak ni untuk 6 hari. 6 hari. Macam tu. Kalau nak tengok apa yang kita punya pengalaman, cuba tengok dalam saya punya Facebook ataupun tengok dalam saya punya page. Dekat Anugerah Teragong tu dia. So kat situ boleh. Cuma yang bagus sekali kalau orang yang sakit pinggang, sakit lutut. Askar-askar yang pelecut tu, yang sakit lutut tu, yang semayang yang merangkak tu, yang kaki keras tu, minumlah sekotak. Saya tak janjikan apa-apa, insya-Allah Tuhan akan telefon saya balik dan ucap terima kasih. So minum sekotak tu
Kalau stop kat situ boleh ke ataupun Stop lah. boleh sambung? Oh, stop kat situ je Dia lah. stop lah. Kalau kita Ah. nak sihat lagi, dia sudah minum lagi. Okey, faham. Ah. Sampai sihat lah bagi macam tu lah. Macam tu lah. Atas kita lah. Atas kita. Atas kita lah. So pilihan masing-masing. So macam ni, yang ni jenis titik kan? Yang tu spray. Kalau yang ni minum dalam kotak ni. So benda ni sama je kan? Dalam Tak sama. Tak sama. Yang ini titik ni adalah untuk membasmi bakteria. Okey. Probiotik Kenapa kita bersin pasal ada bakteria tak titik-titik. Ini yang sebenarnya untuk basuh paru-paru. okey. Kita nak tidur malam, kita tak titik-titik, kita tidur. Tak payah bernafas, biar dia jalan dengan sendiri. Besok kita boleh tengok kahak-kahak kita semua kita akan buang. Malam yang hidung tersumbat, dia akan elok dengan sendiri. Titik dekat mata? Dekat hidung. Dekat hidung. Kalau titik dekat mata, kalau siapa ada gabun, bukan gabun, dah silau pertama sekali. Dalam masa 2-3 saat, dia akan hilangkan silau. Dia pengalaman lah. So, saya dulu pernah try Dah try kan? yang hari tu. Apa Interview komen? yang first. Betul. Dia bila saya buka mata balik, dia macam terang lah, lebih segar. Silau tu macam tak ada sangat. Sebab kita terdedah dengan debu, dengan kotoran. Kadang Yang best sekali bila kena kotoran, kita gonyongkan tangan dengan baju. Sepatut basuh. betul. So bila dia luka, dia ada kuman. So ini adalah good bakteria. Letakkan dia, maka kuman hilang. Kuman tu akan balance balik, equilibrium. Okey, kita tengok komen lagi. Cara penggunaannya bagaimana? Senang je kan? Minum je kan? Minum je. Minum terus. Bangun pagi, jangan gosok gigi, jangan gosok gigi, tak perlu apa semua. Minum dia sebotol. Minum dia sebotol. Dia dalam dia ada botol, tolong buka. Boleh buka. Boleh buka. Dalam dia ada botol, minum dia sebotol. Faham. Okey, sementara buka tu. Tak buka Jalan. satu je lah. Minum dia sebotol. Betul. So macam tu lah, siapa yang tanya cara penggunaan tu, dia minum je. Lepas tu yang ni macam biasalah, dia Ini. titik, macam cakap tadi kan. Ini tahun-tahun ni. hidung. Ni lama ni tak Lama. Ni gigi saya berlubang tu. Letak sampai sekarang dah 7 tahun tak boleh cabut. Dia punya tahan tu. Tak boleh tahan. Pasal dia good bakteria. Yes. Good bakteria. Tapi kalau tengok Puteri Aisyah, dia tunjuk gambar ni. Aisyah pernah guna yang ni? Puteri Aisyah dengan Puteri Raikal masa dia kena COVID-19. Bila dia nafas tu tersumbat, dia pakai air. So Alhamdulillah dia dengan sendiri hantar testimoni. Dia dapat membantu pernafasan. Pasal COVID-19 ni dia susah nak menafas kan. Dia sesak nafas. So macam ni lah dia punya ni. Minum betul. So minum. Dia sekaligus lah kan. Macam sekali sehari minum habiskan. So insyaAllah. So kalau mana-mana siapa-siapa yang ada sakit-sakit yang spesifik, bolehlah hubungi saya. Saya dah Dan tentukan. kalau datang ke pejabat, saya ke kita punya center, kita tak kenakan apa-apa bayaran. Kita infak, kita amalkan infak bisnes. Jadi datang, kita akan kita tak payah charge apa, free saja, free of charge. Can come to my place, free. Dekat mana tu? Dekat Sentul. Dekat Sentul. Kau nak tahu lebih lanjut boleh kontak dululah Cik Jibi Mesir. Kalau yang lumpuh ke yang mana, pasal kita dekat sana kita jalankan teknologi rawatan Melayu. Okey, cara Melayu, cara dulu-dulu. Alhamdulillah cara kaedah tu. Ini produk, tapi produk. kat sana rawatan cara Melayu lah, dia panggil Metramek. So, Cik Jimmy nak tanya jugalah, siapa target market sebenarnya yang untuk menggunakan produk-produk ni? Adakah orang sakit saja ke, orang berusia saja ke, ataupun orang tu sihat lagi tapi dia nak guna juga? Okay. Target Target kita orang sakit. orang sakit. Kalau yang kita suka sangat, orang yang dah nak mati tu. Okey, yang ujung-ujung Yang dah ujung-ujung yang doktor cakap tak ada harapan. tak ada harapan dah ni. Tak? Contohnya nak kena potong tangan kaki tu, dah tak ada harapan dah ni. Itu kita target. Itu kita sangat suka. Boleh tengok dalam video. Itu adalah cara rawatan Metramek. Cara rawatan bukan produk. Cara rawatan. Kalau yang dah lumpuh, yang bedridden tu, boleh kita rawat. Itu cara rawatan Metramek. Itu yang kita ingatkan juga. Bagaimana Melayu dulu rawat orang lumpuh. Macam tu. Dulu orang Melayu mati pasal sakit tua je. Kadang Tak ada penyakit lain. umur panjang kan? Umur panjang. Umur panjang. Macam tu. So, kalau yang sihat,
produk ni terlalu mahal bagi kita. Ya. Ini kita, yang sakit kita cari. Terutama sekali orang kena denggi. Orang kena batuk ular. Ini produk saya. Tapi yang kita punya rawatan tu, yang itu cara Melayu. Itu bagus. Orang kena denggi, kena batuk ular, itu kesannya yang sangat-sangat bagus. Lepas tu, yang kena gigit tebuan tu, itu pakai yang ini je, insyaAllah. Okay. Dia untuk itulah. Dia bukan ubat, tapi kesan dia bagus. Itu. Ingat kat situ, bukan ubat. Bukan ubat. Kesan dia bagus. So itulah target market ataupun orang yang Cik Jimmy target lah untuk menolong lah, membantu untuk memberi kesembuhan semula ke, macam itulah, untuk menjadikan mereka sembuh. So okay, Cik Jimmy, ada tak tips atau pesanan kepada pendengar-pendengar dan juga penonton kita? Mungkin ada kat luar sana baru nak start bisnes ke, dia tak tahu nak keluarkan produk apa, mungkin ada pesanan. Sekali lagi saya kita kena sedar dalam keadaan fenomena COVID. Suka atau tak suka, kita akan hadapi penjara COVID ni lagi 2 tahun. Kajian. Yang mana ada hotel akan sengsara lagi 2 tahun. Yang mana buat travelling akan sengsara lagi 2 tahun. Kita sibuk nak berjalan bebas akan paling kurang 2 tahun. So apa yang berlaku sekarang, kita kena identify apa yang kita boleh hidup, apa cara mana yang kita boleh hidup, kita boleh survive. Macam orang yang tahu buat internet marketing, orang yang tahu komputer bagus, pasal dia ada survive, dan survival rate dia very high. Yang orang boleh buat syutingan, yang orang boleh buat editing bagus. Okay, tak salah bila kerajaan Malaysia pergi ke arah multimedia dulu. Okey, kalau kita tak buat multimedia dulu, kita sekarang ni dah tak tahu apa nak buat lagi. Okey, perkara-perkara macam ni tak berlaku. Betul. Dulu nak masuk TV macam ni, kalau muka bukan DJ dia tak masuk. Sekarang ni semua boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat bahawasanya perubatan atau rawatan ataupun servis tengah meningkat. Kita kena belajar medical, pasal kita kena belajar how to survive. Kerana macam mana satu ekor, kalau ada ekor, satu unit, kalau ada panggil unit, kuman COVID-19 ni, yang hanya boleh dibunuh menggunakan air dan sabun, memerintah dunia. Bagi saya tak takut. Pasal kita tahu di mana kelemahan dia. Okay? Pasal kita tahu. Dan banyak doktor tak takut. Dan kalau datang vaksin pun, kalau boleh, saya tak nak pakai. Ramai doktor tak nak pakai. Okey, pasal kita tahu cara tak rawat dia. Banyak negara-negara yang tak perlukan vaksin. Okey, kalau kita tengok negara-negara ganja sekarang tak perlukan vaksin. Korea, Taiwan tak perlukan PKP. Dia boleh rawat dia sendiri. Okey. So sekarang, saya bagi peluang. Siapa nak belajar tentang kesihatan, kita boleh ajar. Pasal kalau industri kamu tengah mati, why don't you work with me? So macam mana kita boleh cari duit sementara industri tu hidup balik? Okay, makna sekarang kita tengok sekarang ni teknologi pinografi. Macam mana tengok telinga tahu sakit. Okay, kalau dulu people like book. Kita tengok tangan, muka, kita boleh baca manusia. Dan setengah-setengah manusia ni dia baca ikut alat mata. Sekarang saya tengah belajar sekarang buat macam mana tengok dengan darah. So kurang-kurangnya kita sihat, keluarga sihat. Sekurang-kurangnya kita tahu di keliling kita tu apa ubat, apa racun. Ini tak kita makan racun lagi. Lepas tu berdoa, ya Allah bagilah aku sihat. Lepas tu kita makan racun lagi. Apa dia racun? Emosi yang sakit. Kita tak suka orang sebelah. Tak? Kita duk benci orang sebelah. Tak? Lepas tu pagi-pagi 5 kali saya kita doa nak jadi sihat. Selagi kita benci, kita akan sakit. Pasal emosi akan menyebabkan kita sakit. Ini yang kita kena faham. Ini yang kita cuba terap dalam Anugerah Tak Agung dan Metramed. So, di samping kita tahu tentang ilmu tu, dan kalau nak jadi ejen, kita boleh jadi ejen. Boleh jadi ejen. Macam tu. Dan kita pastikan you sihat. Okay, kita pastikan you faham tentang perubatan. Jadi sekarang ni kita tengah hiring, saya tengah dapatkan ejen.
So mana-mana yang berminat boleh bersama kita. Okey. Belajar tentang perubatan. Bila belajar dengan perubatan dan kita nak dapat duit banyak mana, kita akan work up sekali. Okay. So sekarang kita dah ada 3 ejen yang asal daripada Jaga. Okey. Okey, jaga kilang. Tapi alhamdulillah pendapatan dia bagus. Pasal dia kerja. Okey. Dan dia segi sihat. Dia kena kau. Dia dengan cara hidup yang betul. Okey, dia sihat. Macam tu. So itu saya kata kalau boleh join kita. Telefon saya, kita akan ajar tentang bagaimana tengok darah. Dengan darah tu baru kita tahu okey, masalah sebenar kita pada perut. Contohnya kalau kita perut sakit, susah nak berak. Emosi kita akan sentiasa terganggu dan kita sentiasa jadi orang marah. Pasal serotonin datang pada perut. Tapi kita tak tahu kenapa lah aku duk makan ubat baru berak, makan buah baru berak. Itu pasal bila kita makan sesuatu yang sedap dan enak, kita punya emosi akan bagus. Pasal serotonin datang pada perut. Dan bila kita boleh berak dengan elok, serotonin datang perut. Kan tak? Bila kita berak, kita tengok tahi kita timbul atau tenggelam. Kalau tenggelam tu sakit dah tu. Pasal kita makan ada elemen udara dan kita berak pun udara ada dalam tahi tu. Begitu juga kita kencing. Bila kencing berbuih. Kenapa berbuih ni? Pasal buah pinggang kita dah bocor. Betul tak? Ini tanda-tanda yang kita kena belajar. Ya tak? Ini tak anak cakap, sakit ni telur bengkak sebelah. Okey, pergi operation. Sedangkan urutan sahaja melepaskan angin ada 2-3 tempat yang kita urut. Jadi ini yang sebenar kita akan bagi tahu. Bagaimana nak sihat tanpa menggunakan doktor. Doktor dah sibuk sangat kerja dia dah. Dah tak larat nak layan kita dah. Benda kecil-kecil ni kita buat sendiri je. Ya tak? Ini yang kita cuba bagi tahu bahawasanya, okey, cuba sihat. Jalankan kehidupan yang sihat. Saya dengan kumpulan-kumpulan doktor saya akan didik bagaimana untuk sihat dan menjadi lebih sihat. Okey, dengan cara pemakanan yang betul. Cara hidup yang betul. Macam tu. So kalau ada kumpulan-kumpulan kerja ke macam masjid ke nak panggil, kita panggil. Kita akan turunkan doktor yang ni lah, yang memang doktor lah, yang MBS, yang MD, macam tu. So di samping tu, okey, cubalah buat duit dengan produk pendekatan. Boleh. So kepada penonton yang berminat lah nak tahu lebih lanjut, nak belajar sendiri kan, nak tahu apa dalam ni, apa yang Cik Jimmy lakukan, boleh kontak. Saya ada terterakan nombor telefon dekat skrin tu lah. So korang boleh tengok kat situ. Facebook pun ada Anugerah Teragung. So macam saya dengar perkongsian ni macam banyak sebenarnya. Kita kena belajar untuk kesihatan kita. Bila kita ada ilmu, kita tahu, insyaAllah kita tahu cara macam mana kita nak apakan sakit kita tu lah, kurangkan sakit ataupun sembuhkan terus. So macam tu lah. So yang penting ada ilmu. Okey, sampai sini sajalah perkongsian kita pada pagi ini ataupun tengah hari sebenarnya. Pukul 1 lebih dah pun. Perkongsian pada tengah hari ini. So saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Jimmy Nursih kerana sudi untuk berfungsi kepada pendengar dan juga penonton kita. Okey, so last saya beritahu kepada yang berminat nak dapatkan atau nak tahu lebih lanjut lah tentang Anugerah Teragung lah, senang cerita kan. Boleh kontak Facebook ataupun kontak Cik Jimmy Nursih sendiri. Okey. So saya akan akhiri segmen kita pada tengah hari ini. So kepada penonton dan juga pendengar yang setia menonton perkongsian ini, terima kasih saya ucapkan kerana luangkan waktu. So kita bertemu lagi lah. Kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang. Kami sentiasa menyajikan anda dengan berbagai segmen dan juga slot. So tunggu je. So saya Aiman Ali Faris mengundurkan diri. So bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.